Bintulu Port Holdings Berhad (BPHB) akan memberikan kerjasama penuh terhadap sebarang proses melibatkan rundingan perubahan status bidang kuasa Pelabuhan Bintulu kepada Pelabuhan Negeri. Pengerusi BPHB Dato' Abdul Muttalib Alias berkata, rundingan tersebut masih berjalan dan belum ada sebarang tarikh dimuktamadkan setakat ini. The discussion is still ongoing. We are always kept abreast in terms of the process and the discussion. We support both federal and state governments' decision announcements with regards to this exercise. Insofar as the operation is concerned, business is as usual as far as the port is concerned. But in the meantime, the board, management, geared up and ready to take whatever necessary action to support the outcome, final outcome of the process. We wish we could put a date to that, but at the moment, I think the discussion is still ongoing. We don't have a specific timeline to that effect. Beliau berkata demikian dalam sidang media mesyuarat agung tahunan ke-27 Bintulu Port Holding Berhad pada Khamis. Sebelum ini, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Jaritun Openg menyatakan rundingan untuk mengambil alih Pelabuhan Bintulu sedang dijalankan dan optimis hasratnya itu akan membuahkan hasil. Susulan telah melaporkan perkara berkenaan kepada Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Kerajaan Sarawak melalui Agensi Pembangunan Delta Rajang Rada memperuntukkan RM10 juta bagi menubuhkan medan selera di tebing sungai berhampiran jambatan Kampung Seberang Sarike. Timbalan Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Len Talif Salih berkata, lokasi tersebut bukan sahaja akan menjadi tapak perniagaan baru tetapi juga bakal memberi impak besar kepada pembangunan komersial di kawasan berkenaan. Delta Development Agency, kita nak bangunkan ada kawasan sejauh dari jambatan Debahaya dengan sungai, tepi sungai sekali. Mungkin kita akan bangunkan food court. Food court ada waterfront sekali saya. InsyaAllah, ya, bajet untuk ialah 10 juta sudah disediakan di bawah program RADA kita. Dengan adanya program seperti ini, kita orang langgarlah masa kita membangunkan kawasan sebelah tu untuk Marik yang babas saja. Rumput tinggi-tinggi. Akhirnya itu kita dah langgar. Jenis rupa for the last 10 years. Begitu juga dalam kita membangunkan food court tempat yang kelak, insyaAllah ia akan beri impak yang besar kepada pembangunan komersial di kawasan ini. Len Talif yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Kuala Rajang juga berkata usaha itu selaras dengan pendekatan kerajaan melonjakkan potensi ekonomi Sarike yang memberi manfaat besar kepada penduduk setempat. Sementara itu, dalam perkembangan lain, Len memberi jaminan status Bumiputera Tanah Kampung Dibah atau Kampung Asal Sarike akan dikekalkan. Sehubungan itu, beliau menasihatkan penduduk kampung untuk tidak menjual tanah mereka meskipun ditawar dengan harga yang tinggi. Kampung Dibah, Kampung Asal Sarike akan dibangunkan ala cara Darulhanah di Kuching, insyaAllah. Ini bermakna jangan kita orang ada tanah di bahaya dijual. Kerajaan mesti akan menukar status tanahnya dari Bumiputera ke bukan Bumiputera. Ya, satu daripada peringatan. Kerana kawasan yang tinggal di bahaya 50 hektar saja yang tinggal. Ini bermakna kita akan bangunkan kawasan itu sebagai kawasan komersial ataupun kawasan residential. Tetapi akan diberi peluang kepada mana mereka yang mempunyai tanah di bahaya untuk memegang saham. Yalah, detailnya kelak akan kita bincangkan dengan ketua-ketua masyarakat, ketua-ketua kaum. Beliau berkata demikian pada Majlis Ramah Aidilfitri Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB N41 dan Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak Saberkas Kuala Rajang pada Rabu.
Keharmonian dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dan budaya di negeri ini perlu dipertahan dan dikekalkan untuk generasi akan datang. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Layar, Datuk Jerat Rentap Jabu berkata, pembangunan di satu-satu kawasan akan lebih rancak jika elemen perpaduan dijaga dan disemai setiap lapisan masyarakat. Menurutnya, antara contoh terdekat yang dapat dilihat adalah menerusi anjuran Majlis Ramah Tamah Aidilfitri di Kampung Melayu Betong. Walaupun majlis itu dianjurkan oleh sebuah jawatan kuasa Islam, namun ia berjaya menarik kehadiran ramai pihak termasuk masyarakat bukan beragama Islam untuk bersama-sama memeriahkan majlis tersebut. Sarawak sebagai satu negeri yang berbilang kaum, berbilang bangsa, kita tidak mengira apa-apa waktu, masa, keperluan dan juga perayaan. Perpaduan ini kita mesti ada satu hala tuju dan juga matlamat dan aspirasi untuk membangunkan semua kita di Betong. Semua bangsa kita, bangsa Melayu, bangsa Iban, bangsa Cina. Dari segi hari dulu sebab nang dah berkenyak. Anang kita pecahkan perpaduan. Karena kalau satu yang pecah bagaikan kaca, bagaikan gelas tidak dapat disatukan lagi dan digunakan semula. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Majlis Ramah Tamah Aidilfitri Kampung Melayu Betong, anjuran bersama Jawatan Kuasa Ramah Tamah Kampung Melayu Betong dan Jawatan Kuasa Ketua-Ketua Kampung Melayu Betong serta Lembaga Amanah Melayu Betong di Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan di Betong pada Rabu. Bekas pengerusi Majlis Perbandaran Padawan MPP Low Kerit Chiang mengajak ahli Parlimen Stampin Chong Cheng Jen berusaha mencari dana untuk membina jejambat di Batu Lapan selain membaiki lampu isyarat yang terbukti tidak berkesan dalam menangani isu kesesakan di kawasan terbabit. Menerusi satu kenyataan, Adun Batu Kitang itu juga mengingatkan agar Chong bertindak secara realistik untuk memperjuangkan perkara tersebut di Parlimen kerana ia merupakan hasrat yang dimahukan rakyat. Pada masa yang sama, Chong juga dituntut oleh Low untuk mendedahkan keseluruhan senarai projek hot air atau terlalu mahal untuk Sarawak yang telah dipotong oleh Kerajaan Pakatan Harapan PH pada 2018 kerana rakyat berhak mengetahuinya. Sebelum ini, Chong pernah mencetuskan kekecohan mengenai perbelanjaan pembangunan untuk Sarawak tetapi memilih untuk berdiam diri apabila Pulau Pinang membelanjakan RM46 bilion untuk Pelan Induk Pengangkutan Pulau Pinang. Rakyat digalakkan untuk menggunakan pelitup muka sebagai langkah berjaga-jaga daripada dijangkit COVID-19. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata, buat masa ini tiada polisi yang mewajibkan pemakaian pelitup muka dibuat, namun pihaknya akan mengeluarkan satu garis panduan baru bagi perlindungan golongan terdedah termasuk kanak-kanak yang bersekolah. Tetapi apapun saya akan berbincang dengan Wali Parlimen untuk melihat daripada garis panduan yang kita akan berikan kepada ibu tua dan kanak-kanak di sekolah. Terus kanak-kanak ini dia adalah mudah terdedah dan bila balik sekolah itu dalam keadaan yang mungkin ramai dan bersesak. So kita minta supaya ini garis panduan itu diikuti nanti insya-Allah. Beliau berkata demikian selepas kunjungan hormat ke atas Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Wisma Bapa Malaysia pada Khamis. Dalam pertemuan tersebut, Dr. Zaliha turut membincangkan tentang hala tuju sektor kesihatan dan masalah yang dihadapi sektor itu di negeri ini. Yang kita boleh bekerjasama antara pusat dan juga negeri untuk mempertingkatkan perkhidmatan kesihatan di Sarawak ini khususnya. Kita juga berbincang tentang manpower contohnya, dan kita juga melihat perkara ini adalah satu perkara yang penting untuk memastikan health workers di Sarawak ini mencukupi untuk memberi perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat di Sarawak. Kita tidak hanya berbincang tentang membina hospital baru, fasiliti baru dan sebagainya.
untuk memastikan rakyat sihat juga kita kena melihat dari sudut primary care, wellness dan sebagainya. Sarawak berpotensi untuk dijadikan sebagai pusat perubatan kanser Borneo apabila pembinaan Pusat Kanser Sarawak dapat direalisasikan kelak. Jelas Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa, cadangan untuk membina Pusat Kanser Sarawak tersebut adalah baik untuk mengurangkan beban yang ditanggung pesakit di negeri ini dan pada masa sama dapat memudahkan pesakit kanser dari negara jiran untuk mendapatkan perkhidmatan. Berkenaan dengan Sarawak Cancer Center, ya seperti yang Dr. YB Sim sebut tadi dan saya juga berbincang dengan Premier pagi tadi, kita akan lihat itu secara lebih terperinci dan memastikan apakah model yang terbaik lah untuk kerjasama antara federal dan juga state, because kita tahu atas kepentingan Cancer Center itu tadi dan dia boleh membantu banyak lah dari berbagai sudut. Contohnya dari sudut pembelanjaan, perbelanjaan untuk kita merawat pesakit kanser di Sarawak untuk dia pergi ke Semenanjung mendapatkan rawatan adalah jauh lebih tinggi jika berbanding kalau kita lakukan rawatan di sini. Dan kalau ianya insya-Allah terlaksana Cancer Center di Sarawak ini, dia boleh menjadi pusat kepada pusat kanser Borneo for example, dan dia boleh juga membantu rakan-rakan ataupun pesakit-pesakit yang bukan sahaja dari Sarawak, bahkan negeri-negeri yang berkaitan, mungkin juga dari negara jiran seperti Brunei dan juga dari Indonesia pun boleh juga mendapat rawatan di sini. Beliau berkata demikian selepas sesi Town Hall Kertas Putih Kesihatan di Kuching pada Khamis. Januari lalu ketika berucap pada Majlis Jamuan Malam Ulang Tahun ke-20 Pusat Jantung Sarawak, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Joharitun Openg berkata, Kerajaan Sarawak menyatakan kesediaannya untuk membina sebuah pusat kanser menggunakan dana sendiri menjelang akhir tahun ini jika Kerajaan Persekutuan bersetuju dengan cadangan tersebut. Saat itu katanya akan menyumbang kepada penjagaan kesihatan wilayah ini dan memenuhi keperluan pesakit kanser dari Sarawak, Sabah dan negara jiran.